nanti saya update dalam Google Classroom. So kita akan straight pada assignment you dah buat, project 1 pun you dah buat. So sekarang 50% kat project 2 totally. So kita dekat sini, schematic plan. Okay, kalau ikut lepas break ni, minggu ni adalah minggu 9. Minggu 9, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu lagi. So next week tu dah nak kena ada master plan dah sebenarnya. Your master plan dah ada rupa dah. Okay, preliminary and master plan. Preliminary ni maksud dia sebelum yang final je lah. Dia benda tu sama je. Cuma bab yang schematic plan tu ialah hari ni. Bukan, maksudnya minggu ni lah. You kena at least dah start buat dah. Itu yang saya bagi reference buku tu kan. Untuk you study, you tengok balik dengan you punya site tu. Okay, how do you want to integrate form and space. Maknanya daripada conceptual yang you buat tu, you nak pergi ke arah nak buat form composition dah. Okay, you nak draw your form of master plan. Sebab minggu depan tu nak kena ready dengan master plan. Tahu kan master plan kan, tahu kan. The actual design plan tu. You kena ready dah. Sebab after that, it's all about supporting drawing je. Okay, nak buat section elevation, perspective, plan palette, apa semua tu. Okay, so week by week tu dia ada dia punya own progress tu. Sampailah ke final week untuk submission. Lepas tu kita akan ada review lah. Review tu mungkin presentation lah. Presentation mungkin sama ada kita buat virtual straight macam ni ataupun your record video lah. Tu selalu dalam mana-mana studio pun kita buat macam tu lah. You record your studio dengan board you as background. Okay, untuk you present your design. Your design, your concept kan. Macam mana dapatnya konsep tu. Okay, your ideas. Semua-semua tu lah. Okay, so you are here. Schematic plan ni. Okay. So, masa still ada. Cuma your preparation ni. Okay, you sendiri ni. Dah ready setakat mana. Itu yang saya kena tengok. Okay, sekejap. To brief. Okay, hari ni saya nak ambil masa nak tengok sekejap all your box tu yang conceptual. Mungkin kalau saya tak dapat tengok semua pun, you take the general comments tu. So mana apa-apa yang saya komen dekat board lain tu, yang tu lah untuk semua. Okay, saya dah letak based on yang dah submit before bukan yang lambat tu. Ambil yang ikut time tu. Okay, I think your mood board and mood board punya ni rasa dah boleh faham lah kot, dah boleh terima lah. Okay, semua conceptual ni okay. Okay. Tengok ada yang quite good, boleh buat. Okay, you can understand the technique tu. Cuma kat mana you rasa you ada masalah sikit? Kat mana yang you come across issues yang you rasa susah sikit nak buat? Nak tukar konsep form kepada form tu. Saya rasa lah. Mana yang form ni, yang bawah ni? Position ni. Okay, macam saya cakap itu, benda tu based on your mood board tu yang you dapat tu. Macam ni, okay. Kalau tengok Robbie buat, dia macam, mungkin dia punya mood board tu, dia ada all these images ni. And then, dia just come out dengan ideas je. Dia nak idea dulu. Kita bukan nak fikir, nak benda tu ada siap-siap dah dalam plan tu. Mungkin belum lagi. Tapi nak dapatkan idea. So ini boleh refer lah. Mana you boleh tengok contoh ni. So you take note ke apa. Maknanya dia nak dapatkan form apa yang sesuai untuk design dia nanti. So dia come out lah dengan benda ni. Cuma yang ni saya nampak dia mungkin terlalu banyak pula untuk dia nak pilih. Tapi tak apalah kalau dia kata dia boleh combine all these 5 form ni dalam plan dia. Means that okay lah, berjaya lah. Cuma dia kena banyak try and error lah, kena practice dulu. Sebab yang saya nampak kalau pentagon form ni okey lah, sebab dia memang
dia dah ada dia punya own sets of apa composition tu, layout tu. Sebab kalau dalam buku pun memang ada this kind of form. Cuma kalau nak combine dengan yang irregular shapes ni, ini yang jadi kena betul-betul buat bagi nampak apa dia blend lah. Dia dalam konsep ni, apa dalam plan tu, dalam design, dia tak boleh nampak benda tu semua copy and paste. You sekejap ada ni, kejap ada ni, kejap ada ni. Jadi macam sabut lah kalau tengok. Sebab tu kalau you ingat yang saya tunjuk contoh yang KLCC Park kan, yang Roberto Bolimarx tu, yang buat painting atas dia punya design tu, dia nampak semua tu as one painting. Dia bukan macam letak, dia tak nampak macam dalam satu site tu ada 10 painting kat situ. Tak, it has to be as one composition. Itu dia punya challenge dia. Cuma kalau untuk this step ni, you dah dapatkan, yalah, sort of macam idea lah macam ni pun kan, Fatin buat tu. Cuma saya tak tahu dia datang daripada mana je lah kalau macam ni. Fatin, saya tak tahu punca dekat mana. Dia mesti evolve. Dia datang daripada daripada you punya form, daripada gambar mana-mana ke, ataupun dia datang daripada, tak tahulah, daripada idea you tengok ke. Itu kena tunjuk sikit. Apa Sir? Maksudnya kena saya tak tahu dari mana, so kena letak gambar kat situ lah. Boleh juga letak gambar satu. Satu je lah bawa dia evolve. Kita nampak evolution dia mesti evolve kan. Macam ni pun saya tak nampak dia datang daripada mana. Ni siapa ni? Adibah ni. Gambar ori je Sir? Boleh lah kalau untuk Okay. purpose tu boleh letak satu je lah. Satu untuk datangkan dia punya sumber tu, reference tu. Cuma yang lain tu dia buat manual lah. Okay. Macam semua ni okay ada, tapi dia kena datang somewhere, sebab saya tak boleh nak tengok benda tu datang daripada mana. Macam tu. Macam ni tak ada pula ni, Rabi Atul. Ada yang tak ada kot, ada yang tak boleh nak buat kot yang tu. Tapi yang tu dia macam mana? Dia sebenarnya proses design ni dia ada banyak jenis lah. Kadang-kadang dia boleh buat dengan cara yang macam ni. Macam ni, apa ni? Aisyah. Aisyah okey lah sebab dia ada gambar macam ni lah. Contoh dia. Ni okey. Quite good. Cuma kalau boleh besarkan sikit lagi, nampak dia outstanding sikit. Cuma ada orang dia tak boleh nak buat macam ni, dia terus buat pada plan, ada juga. Tapi saya tak kata benda tu have to lah. Kalau kata okey, dia boleh buat okey macam ni, siapa ni? Aina. Mungkin dia boleh terus buat pada plan dia, and dia nak buat bubble diagram terus. Ada juga yang macam tu. Dia tak salah. Saya tak kata ini proses yang salah. Tak. Ini saya boleh terima kalau dia tanpa ada form composition tu. Cuma yang tu macam extra bonus supaya dia boleh bantu you bila you dah buat semua ni. Macam mana you nak pergi the next step? You dah ada bubble diagram. Okay. All this conceptual betul lah ni. Okay. Functional dia punya spatial ke apa semua ni, dengan space lah, space ni okey lah, gathering space, composition, you tahulah kat situ tu nak letak apa. Okay, as long as you tahu itu, okay, that's the process. Dengan cara dia letak bubble diagram tu. Cuma lepas ni nak buat apa? Itulah yang bila you ada these ideas ni daripada form ni, composition ni, baru you boleh start buat. Kalau you buat dengan macam ni je, okay, kalau you memang dah biasa, kalau dah biasa buat design kan, okay, memang kita akan buat macam ni je. Buat macam ni, the next step dah tahu dah nak design apa dalam ni. Kita dah boleh compose, kita boleh lukis dah. Ikut bubble diagram tu. Cuma you, sebab baru you nak start, you as a beginner, you kena tahu dululah. Dapatkan dulu reference, baru you boleh dapatkan, okay, bila you nak design lepas pada you dah tahu kat nak letak apa kan, okay, functional kan, okay, semua ada. Open space, passive green planting, okay, semua ni. Okay, how do you want to start design kat situ? Okay, you nak buat apa? You nak start macam mana? Itu saya nak kata. Okay, when you start, mana ni? Mana dia punya nampak? You nak start apa bentuk you kata open space ni? Dekat mana open space? Dekat ini. Okay, katakan ni open space. Okay, dan tapi okay, attractive information board. Okay, kat mana letaknya information board tu? Adakah dia berada dalam open space tu ke, ataupun dia berada di entrance ke? Okay, you letak ada lagi benda ni. Cuba
form dia macam mana. Kalau dalam you bayang dalam real site tu, dia akan berbentuk macam mana. Itu perlunya you ada guidance dari segi form tu. Sebab tu kadang-kadang nak start, saya nak buat grid. Contoh dia nak start buat based on my ideas ni. Yang macam tu kan, dia macam lebih pada cubicle, dia lebih pada dia pakai grid lah, banyak pakai grid sebab dia bukan curvy, dia bukan organic tapi dia pakai grid. So mungkin you boleh start dengan grid lah. Betul buat grid. Buat je. Ni saya buat roughly lah kan. Start buat grid terus. Ambil kawasan yang open space je lah. Outdoor je. Baru dia start buat, bila dah ada beberapa diagram, dia sebenarnya benda ni you kena buat atas button paper tau. You kena overlay. So you tahu tiap satu kotak petak-petak ni dia ada space apa. Macam tu. Macam ni saya tengok, saya nampak yang paling utama mana. Sebab tu lah dalam you punya bubble diagram tu pun you dah kena tahu kat mana dia punya core area. Dia mesti ada core, dia mesti ada something yang the center of your tempat tu ada satu center yang orang akan pergi untuk sebagai tempat tumpuan lah, macam focal point. Focal point. Ini boleh ambil perkataan-perkataan ni. Focal point. Orang kalau nak pergi mana-mana pun dia mesti ada yang paling grand kat situ kan. Dia mesti ada something yang paling utama kat situ yang orang akan pergi. Dia takkan benda tu berlalu sideway je. Dia bukan macam pergi sini pun experience dia apa. You kena bayang macam tu lah. Your journey tu kan. You nak pergi ke satu tempat, dia mesti ada climax kan. Dia mesti ada destination dia. Faham tak? Kalau nak pergi you pergi mall ke apa ke kan. Dia mesti ada tujuan ni nak pergi. You bukan sekadar berlalu ni dan balik. Tak kan? Dia mesti ada tujuan utama kan. Dia mesti ada tempat yang you kata, itulah you punya target you. So saya punya prinsip macam tu lah. Saya pegang pada mesti ada core. At least carilah core tu. At least somewhere. Saya tak tahu ni kalau space dekat belakang ni lawn. Mungkin saya tak tahulah. Mungkin ni boleh jadi punya core. Sebab dia ada space sikit. Ataupun punya core space tu mungkin berlaku. Tak sure lah. Sebab dia kalau berlaku awal, dia tak berapa kena sangat. Sebab orang mungkin tak pergi tempat lain lah. At least you nak bawa orang tu berjalan. Dia pergi. Dan dia jumpa satu attraction. Dan dia jalan sikit. Mungkin jumpa satu lagi attraction. Kat sini contoh. Dia jalan lagi. Kalau ni saya based on, saya tengok plan ni je lah. Saya tak nampak dia punya real site lagi. So saya assume je lah. Assume yang you boleh berjalan. Dan ni mungkin ada satu space. Jalan. Ada satu space. Jalan. Dan kembali pada exit dia. Silakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Spaces. So decide lah. So yang ni mungkin benda-benda yang tulis ni pun kadang-kadang boleh berubah. Ni tak apa. Ni memang biasa kita akan ubah. Ni untuk bantu. Kalau kata you rasa macam semua yang saya buat ni, yang aku buat ni macam tak ada tarikan pun sebenarnya. Ada macam pasif je kan. Sebab tu bila nak tengok pasif tu, tengok balik pada yang pasif aktif tu yang you buat kan. Betul kan you buat pasif aktif. So tengok dekat sini ada tak? Kalau tak, ni ada tak? Ni aktif. Boleh aktif, pasif. So ni sebab tu yang you buat tu dia ada maksud. Dia bukan just buat buat dan tinggal je sebagai bubble diagram. So the next step tu you dah tak tengok dah benda-benda ni. Inilah untuk bantu you buat design tu. Kan? Semi open space. Shade and cool. Shade kat mana? Kat sini. So inilah dia punya area of shading. Cuma macam mana nak buat benda tu dalam bentuk form? Itulah saya suruh refer buku tu. Sebab dia dah tunjuk dah step by step dia. So dia akan gunakan, kalau dia pakai grid tu, dia akan gunakan grid tu sebagai panduan dia. Mungkin dia ambil ni sikit. Dia akan buat grid macam tu. Dan mungkin dia ada balik. Tak tahulah, ni pun saya buat tengok agak-agak je lah. Ada balik. Sebab
dia kalau nak menghubungkan space tu, dia mesti ada laluan dia mesti ada apa, walkway kan, walkway tu. So you decide dulu walkway tu kat mana kan, decide dulu kat mana walkway dia, kat mana arah tuju setiap apa, setiap user tu. So kalau you guna grid senang, sebab you dah just boleh guna apa, laluan yang mesti ada je kan, tengok balik grid yang ada tu. Tahulah, ni saya buat ya, ni laluan untuk berjalan kaki contoh dia. Okay, dan mungkin you nak ada sampai ke belakang ni, pulang lah, sebab kita kalau pakai dalam konsep grid ni, dia still boleh turn lagi macam tu. Okay, tengoklah, ni laluan, ni semua laluan. You anggap ni laluan dulu, laluan berjalan kaki dulu. Dia sampai ke mana, dia boleh tembus ke mana. Sebab ini you akan detail up dalam master plan nanti. Ni setiap satu line ni akan you akan buat in detail dalam bentuk proper scale. Berapa dia punya berapa dia punya kelebaran ni pula. Berapa kelebaran tu walkway kena berapa. Minimum kena berapa. Buat you lukis macam tu. Tapi at least you dah tahulah you nak buat design berapa, dia mesti follow this grid ni. Walaupun ada tempat-tempat ada pokok, pokok kat mana-mana ke, nak buat planting pun, dia still mungkin dia akan ikut grid tu, point tu kan, point yang ada tu. Sebab you dah ada grid kan, ikutlah point tu. Kalau nak buat shade pun, macam tu. At least kena nampak dia mesti ada order tu. Dia mungkin tiba-tiba sini, okay, ada trees lagi, lepas tu dia start sini pula, trees lagi, contoh. Secara contoh, tapi semua ni ada dah dalam buku tu, yang saya minta tu. Nak tengok balik, you dah refer ke belum? Tapi up to now, sekarang ni, boleh grab the point tu tak? Apa yang saya cuba sampaikan. Asli siapa ni? Aisyah ni kan? Aisyah? Aisyah boleh faham tak? Mana nak start? Boleh. Boleh dapat idea kan? Cuma okay, idea tu tak buat, selagi tak buat ni, benda-benda ni, dia takkan dapat lah. Ini kita panggil schematic. Schematic ni benda-benda yang baru nak bermula, baru nak membentuk. You ada scheme untuk buat. You dah ada satu scheme yang you kata, inilah dia punya dia punya guidance dia, okay, sebagai scheme dia tu. So ni saya boleh terima lah macam ni, you boleh follow lah. Kalau you nak tengok ni, you boleh nak snap ke apa, up to you lah. Okay, sebab dia ada this process of bar diagram ni, conceptual diagram dengan functional, and dia ada yang form composition ni sebagai permulaan. So next step, schematic tu, dia dalam berbentuk macam ni lah, yang berconteng semua ni. Okay, cuma dalam kita punya submission, kita tak ada board untuk schematic. Okay, tapi you kena buat juga as compilation nanti. Okay, you buat juga dalam size apa ni, kalau kita buat ni size A3 kan, betul tak? A3 ke? Betul. So yang tu pun you buat dalam A3, sebab nanti bila you nak submit tu, that can be as attachment. Tapi dia bukan dalam bentuk proper macam ni. Saya nak you buat dalam bentuk contengan tu. Yang you conteng tu. Okay, dalam butter paper conteng je lah. You buat dulu grid ke apa, elok-elok buat. Yang tu kena grid tu kena betul lah, kena pakai set square dengan apa you ada lah, ruler ke apa. Tapi dalam tu saya nak tengok you punya process of doing all this form composition tu. Banyak-banyak pun tak apa. Tak perlu nak macam ni yang ada ni, tak payah buat proper-proper je ni, tak. Itu bukan untuk board. Board tu straight pada ni, lepas ni turun master plan lah kalau ikut board. Kalau B3 tu adalah master plan. Dia bukan schematic. Schematic you kena buat dalam butter paper. Faham tak? Ni clear tak ni? Clear. Tapi yang tu saya nak tengok hari Isnin ni. Hari Isnin dah ada schematic plan. Schematic yang saya tunjuk ni. Macam ni lah yang saya buat sekarang ni. Ni lah schematic. Tak ada masalah ni. Ni untuk you nak buat grid by grid ke apa. Okay, itu kalau you guna grid lah. Kalau you nak guna grid tapi nak gunakan curvilinear, kalau siapa tengok, ada tak? Ada siapa yang buat curvilinear? Curve sikit. Mungkin ni nak cara curve lah. Tapi ni pun kena tunjuk dulu. Mana datangnya ni? Siapa Zulfikri ni? Adakah dalam dia punya moodboard ada? Dia tunjuk lah. So ni, you kena translate lah dalam plan you nanti. So plan ni you kena ada banyak yang ni.
Cuma ni tak berapa clear lah. Patutnya you buat proper diagram lah. Sebab proper diagram ni nak menentukan space apa, pembahagian space tu kan. You nak tahu ni nak letak apa. Ni kosong, apa dia tak tahu. Dia mesti ada something. Walaupun dia sekadar walkway je. Dia mesti ada kata apa, dia punya kata space space division ni lah. Okay, you divide spaces tu berdasarkan apa. Kalau kecil-kecil lah. Kalau kata ni as your break point ke sebagai tempat rehat, okay, break lah kejap. Mungkin ada something kat apa. Tu lah konsep bubble diagram. Dia bukan just letak itu je. Sebab yang ni pun kadang-kadang boleh jadi juga as your form, starting form untuk satu-satu benda tu. Kadang bubble diagram tu boleh bantu, especially kalau you buat benda yang organik. Kadang dalam yang benda yang your form of bubble ni dah organik lah pun, dia boleh juga menjadi part of your design nanti. Tanpa you sedar lah kan benda tu kan. Tapi you tengok sendiri lah, saya tak nampak dia punya space lagi kat sini. Tapi kalau you dah buat benda-benda ni, that's okay lah. You dah buat design process. Itu je yang kami nak tengok. How you provide the process tu kadang-kadang it's up to your teknik pun sebenarnya. Saya tak kata kena gini, dia jadi. Tak. As long you ada proses. You ada proses tu mana you buat melalui benda yang betul lah. Macam ni pun kena lah. Apa ni? Rabiatul. Okay, every diagram tu kalau boleh, biar dia macam sentuh tak apa kan. Sentuh. Tapi ni okey sebab yang ni okey. Yang lain ada buat macam ni tak? Dia ada buat pembahagian space macam ni tak? Semua ada kan? Semua ada okey. Okay, that's why kadang-kadang kita tengok juga dekat mana dia punya entrance. Macam ni nak nampak clear sikit. Okay, greening country spot, gathering, gardening. Gardening. Macam mana gardening? Nak buat gardening lah situ. Rabiatul? Macam ada pokok yang warna pink. Bukan aktiviti gardening kan? Okay. Garden lah kan lebih kurang kan? Macam tu. Still planting lah maksud dia. Mana dia punya konsep ni dia lebih more towards greenery lah kot. Kalau saya tengok, saya tengok balik. Lepas tu saya tengok balik konsep. Konsep dia apa? Peacefulness. Okay lah, peacefulness ke fullness ni? Check balik ni. Check balik dia punya wording ni. Sebab tu saya bukan tengok konsep dulu baru saya tengok ni. Saya kena tengok dia S1. Saya kena tengok semua sekali jalan. Baru saya nampak. Sebab bila letak benda-benda ni, saya akan tengok balik, okey ni, saya baca-baca ni, dia lebih more towards planting. So yang ni mungkin konsep dia kena ada berkaitan lah dengan green ni. Apa, something green ke, something yang kita tahulah apa benda yang berkaitan lah. Baru kita nampak. Baru kita nak tahu kenapa dia letak benda-benda macam ni. So mana dalam ni, okey. Dalam you punya, apa nama ni, orang panggil mind map kan. Macam mind map juga lah, mind mapping ni. Dekat mana you kata macam nak ada planting banyak-banyak ni? Dalam you punya keyword ni. Ada tak you tulis pasal green? Ada tak you tulis pasal greenery lah, sorry. Ada tak you tulis pasal apa ya? Plants ke apa kan? Dari segi apa living ke? Living species ke contoh. Faham tak? Maknanya dalam saya tengok semua ni, dia mesti ada kaitan dengan apa yang nak buat kat sini. Okay, sebab saya nampak ada display art, ada environment. Not enclosed maknanya apa? Open lah kan? Theater. Public. Modern library. Cuma saya tak nampak macam mana datangnya peacefulness ni. Itu kena cuba improve sikit supaya saya tahu you buat semua ni adalah berdasarkan konsep tu. Dan konsep ni kena datang daripada ni lah, keyword yang you buat ni.
mungkin you rasakan outdoor gallery ni kena tempat yang very calming. Dia tak boleh bising-bising sebab dia galeri untuk orang berfokus kan. Jadi kalau galeri tu, you tahu kan galeri kan, kalau pergi mana-mana galeri pun mostly lah secara konvensionalnya, yang keadaan yang normalnya, orang bila berjalan kat galeri tu dia nak keadaan yang tenang kan. Dia tak ada macam setiap exhibition dia lalu bising, setiap dia menjerit, setiap exhibition dia lalu dia berlari, lompat. Dia mesti dalam keadaan dia berjalan tu tenang ya kan, dia peaceful je. Itu yang boleh cerita benda-benda tu, feelings tu, that journey tu. Cuma you kata in order to get that peacefulness tu, you cari elemen-elemen yang boleh menenangkan. Contoh je plants, water kan, water punya water element, bunyi-bunyi air ke, water flow ke. That can be part of your concept ni of peacefulness kot. Betul tak? Nurse ke less ni? Nurse ke? Faham tak? Betul. Faham ke tak faham? Kiranya kena tambah elemen yang nampakkan peacefulness tu dah. Ya, memang confirm kena. Sebab kadang-kadang yang kat sini lah saya, kalau boleh yang ni, yang dekat bahagian konsep ni, you pecahkan lagi sebenarnya. Sebab kalau ikut ada tak yang buat? Macam ni pun, ni okey. Apa ni, Alia. Ni maksudnya dia macam, dia okey. Dia ada dia punya breakdown untuk team tu dulu. Tapi untuk yang konsep ni pun, dia punya own storyline dia kat situ. Tapi ni konsep ni, modern nature. Ni highlight lah, besarkan sikit ni perkataan ni. Apa ni, Alia? Kan, tunjukkan ni konsep ni, modern nature. Dia patut besar-besar ni. Tak perlu ni pun, tak perlu tulis panjang ni. Terus modern nature. So apa maksud modern nature? Okey, inilah dia explain benda-benda ni. So ni saya faham lah. Bila saya tengok semua-semua ni, saya tengok balik dekat sini. Dia ada tak letak benda yang berkaitan dengan minimalist, elegance ni. Mungkin ni lebih pada visual lah. Ni semua saya nampak lebih pada form lah. Ni lebih pada form. Ni lebih pada dia punya function lah. Function has to be peaceful, has to be flowering. Contoh dia, mesti ada benda-benda yang flowering. Tapi dalam ni, kalau dia kalau boleh, kalau saya prefer benda tu, legend salah, tak ada S. Ni legend. Jangan bawa ni sampai part yang atas-atas ni. Sebab ramai senior you all ni letak legends. Ni satu legend. So kalau dua legend, legends. Tapi tak pernah orang letak legend ada S. Okay, satu je legend. Okay, ni untuk semua ni, bukan untuk dia seorang ni. Ni selalu mistake. Sini-sini you all pun buat benda yang sama. Okay, dia ada legends. Satu lagi aim tu. Aim ada satu je. Dia bukan banyak. Bukan aims. Ini betul. Aim. Rasa dia ramai ada juga letak aims tu. Ni. Apa nama ni? Amal. Aim satu je. Tak ada aim. Objektif. Terbalik pula. Objektif S. Sebab ada 1, 2, 3. Ni ada 1. Ni ada 3. Ni untuk semua. Okay. Saya tak check satu lah. Tapi saya nampak ada yang ramai letak aims. Ataupun objektif dia objektif dia tak ada S. Ni ada. Ni ada juga aims. Pizza. Okay, objektif banyak. Objektif sebab at least minimum 3 kan. Ni objektif okey. Ni ada S. Okay, Alia pun ada S. Sebab 3. Ni basic-basic yang saya bukan nak ajar English dalam ni. Benda-benda ni kena be aware benda tu. Cuma saya kata yang ni saya prefer you tak buat legend ni. Itu dia dalam ni je. Senang. Boleh apa kat sini. Nak tarik ke. Kan. Kita nak buat benda tu biar nampak dia flowing sikit kan. Nampak dia visual sikit. So kalau nak tulis benda-benda dalam ni, tulis dalam tu. Kalau ada benda ni, okay. Kalau muat dalam tu, tulis je. Apa? Tulis.
label ke. Okay, dan kadang-kadang dalam diagram ni pun you boleh letak ni. Macam you buat ni okey dah ni. Ni. Apa walkway ni kan. Laluan pedestrian, user punya movement kan, user punya movement lah. So user movement ni akan jadi kepada walkway lah. Walkway ke path ke. Kat mana tu saya kata tadi, kalau dia berjalan, you kena bawa diri you dalam site tu. You kalau nak pergi kat you punya design, okay, dia nak jalan macam mana? Dia nak ke mana dulu? You buat macam seolah macam journey tu kan. Buat arrow ke, dia nak ke sini, dia nak ke sini. Dia nak ke mana lagi ke sini, atau mana lagi ke sini. Di celah-celah apa ni, diagram you lah. Tak perlu nak buat asing-asing. Macam you buat dulu, you buat exercise untuk apa? Simbol kan, simbol and apa, arrow semua tu. Sama je. Sampai sini kita guna juga. Bila dekat dalam ni, dia boleh pergi ke mana? Dia adakah dia gerak sini, ke sini. Ini mungkin missing sikit lah yang you tak buat lagi. Tapi ini pun ikut style masing-masing. Ini pun ada orang tak buat. Dia lecturer pun tak tunjuk macam ni. Tapi saya kalau nak senang, terus tunjuk dulu. Mungkin boleh exit kat sini ke? Kalau ni, pulang lah. Atau boleh patah balik sini, dia nak ke mana. Sebab yang ni nanti, bila nak buat design, dia dah ada dah laluan you untuk walkway. Kan, dia dah boleh design dah. Dia dah tahu dah kat mana letak walkway. So, tak perlu nak fikir dah nanti. Okay. So, bubble diagram, maintain je lah dalam tu. Bubble diagram. Space-space tu. Macam tu. Pulang. Dia boleh cross lah. Tak ada masalah. Untuk overlapping tak ada masalah. Nampak? Boleh tengok ni pun dia dah tahu dah. Okay, ni nak buat apa? Ni nak buat apa? Ni kenapa? Ni untuk apa? Sebab kadang-kadang bila you dapat ni, kalau katakan ni rumah, kan, kalau you design kawasan rumah, you kawasan luar ni patutnya reflect kepada space yang kat dalam bangunan ni. Contoh macam living room. Ni saya bagi contoh lain lah kalau kata projek you rumah kan. Okay, kalau living room, lepas tu kalau developer dia design, dia memang designkan dia design landscape. Dia nak jual rumah tu, dia jual dengan landscape dia sekali. Kat kawasan luar tu, itu yang menjadi sekarang tarikan orang untuk beli rumah dia tu. Sebab dia integrate antara luar, tu ada macam ni living kan. Dia kata living lah, living room. Luar tu dia mungkin dia akan buat sliding door supaya sini terus ada macam outdoor living. So, dia ada kursi pula kat luar ni. Dalam keadaan dia shaded lah. Dia mungkin ni tutup lah. Kan? Dia ada roof kat situ kan. So living ni dalam pun boleh. Dia keluar kat sini, keluar pun boleh. Sama juga dengan kadang-kadang orang buat dining kan. Dining area tempat makan. Sini pun terus dia outdoor, walaupun dia landscape outdoor ni, dia terus extend dia punya tempat pemakan tu kat luar kan. Contoh. Sambil-sambil dia ada design lah. Design dari segi apa? Dari segi rooftop dia ke apa. Dia buat sekali lah situ. Tak tahulah macam mana. Rooftop dia ke. So tu yang kita ambil kira antara space kat dalam dengan kat luar. Cuma kalau galeri punya konsep ni, saya tak sure lah, mungkin dia dah semua galeri dah kan, apa-apa pun semua adalah galeri. Cuma utility dengan media room ni mungkin dia something yang private sikit. Dia bukan untuk kita nak expose kan. So mungkin sini dia lebih kepada kita kena buffer lah sikit kot. Tak tahulah sebab kita pun tak nampak kat dalam macam mana kan. So ni space ni tak ada masalah lah. Cuma you fikir space yang kita boleh bawa daripada inside to outside lah. Inside ni bawa ke outside, outdoor. Ada tak apa space yang boleh bawa keluar, atau aktiviti boleh bawa keluar. Tu you fikirkan. Yang tu lagi kuat you design. Sebab you integrate bangunan tu dengan outdoor space. Faham tak? Sebenarnya you designer tu, you memang consider architecture of the building kepada you punya landscape design. You bukan sekadar buat, okay, saya ada rumah macam ni, rumah-rumah lah, luar-luar lah. You buat benda tu separate. Dan ramai yang buat macam tu. Even dekat luar pun you nampak memang macam tu. Dia tak ada kena-mengena dengan kawasan dalam pun. Lepas tu saya kata yang pasal decorator tu kan. Decorator dia akan nampak, okay, ni ada space kosong.
Okay, nak letak apa? Okay, letaklah pasu. Okay, letak je pon, tiba-tiba ada wakaf. Ini tak tahu apa yang berlaku kat kawasan dalam ni. Dia tak kira pun. Sebab dia fikir nak fill in the blank lah. Nak berbual dalam space dalam ni je. Ini yang nampak selalunya. Sebab dia tak consider tempat lain, dia consider dia tengok ni je. Dia punya scope dia memang kat sini je lah. Macam tu. Dia tak ambil kira kat luar ni. Ni apa, laluan ke mana. Yang dia fikir, tempat ni kosong, saya kena penuhkan selagi boleh. Apa yang boleh kat sini. Dia buat kadang dia buat walkway. Pebble ke apa. Dia buat ada pond kecil, sikit-sikit. Nak bagi penuh. Pasal. Biasa tengok tak? Benda ni berlaku. Dalam TV ke, boleh tengok kan? Dekor-dekor, boleh tengok tak? Pernah. Saya tak kata salah. Kadang-kadang tengok tu cantik lah, memang cantik. Cuma dari segi, orang kata apa? As an overall, okay? Overall, sebab kita nak design semua ni. We have a project untuk design semua. Di mana the owner tu adalah owner bangunan ni. So, bila dia owner bangunan ni, dia nak juga, dia akan merasa sebab kita sebagai human kan, ni kita main space juga dalam ni. Kita tak akan keluar dengan nak rasa macam okay, ni space lain. Tak, kadang-kadang kita nak rasa okay, space ni kat dalam, tiba-tiba bila saya keluar pun, okay, dia still rasa space tu extend kepada keluar macam tu. Supaya dia rasa dia own the whole ni, territory ni. Territory ni aku punya kata. Semua ni. S1. So ni adalah dia punya space, termasuklah dengan bangunan dia. Sebab tu jangan buat klien tu rasa macam seolah macam bangunan tu bangunan, kat luar tu macam space orang lain pula. Jangan separate kan. Sebab tu lah kita minta buat space yang ni. Tulis ni. Tulis apa nama-nama bangunan, nama-nama ruang ni. Okay, kalau dia rumah lagi senang sebab kita dah nampak dah. Dining kita boleh bawa keluar. Resting boleh bawa keluar. Kan? Kalau nak masak orang dalam pun mungkin dia nak keluar juga kan, tempat kitchen kan, dia boleh buat outdoor kitchen kan. Bila dia kitchen kat luar tu, ramai orang akan buat ni lah, dia akan buat herbs garden kat luar supaya dia nak masak ke apa, terus dia petik apa-apa kat luar tu. Orang panggil apa, herbs garden lah, dia macam tu lah, kitchen garden, dia ada mana term kitchen garden. So ni contoh ni, kalau ni kitchen, dia ada space yang dia boleh keluar je, terus dia ambil je apa yang dia tanam tu. Tapi secara elok lah, secara teratur lah. Ni pun tanpa sedar, kalau kat kampung-kampung ke apa, memang benda dah berlaku dah pun. Cuma dekat kawasan bandar tu, dia nak juga that feeling tu of nak rasa macam dia ada garden kat luar, di mana dia boleh utilize terus. Okay? Bukan sekadar dia tanam pokok je lah, spesies mana-mana tak, spesies tak kisah apa-apa, dia bubuh je lah, main copy paste lah. Tak lah, you kena consider lah. So, you kena pilih spesies yang berkait dengan edible plants yang boleh makan. Supaya di kitchen, dia nak masak, sambil dia boleh masak kat luar ke apa, dia boleh select, boleh pick apa-apa ni lah, apa-apa tanaman ke apa, ulam pun tak kisahlah apa-apa pun, dia boleh pick up je. Dan dia buat lah, dia boleh kadang-kadang boleh masak kat luar boleh. Sebab tu kalau tengok kat overseas kan, tengok cerita chef ke apa kan, dia buat tu dia masak outdoor kan, kadang siap-siap dia petik situ. Macam ni lah konsep dia. So dalam ni pun dia semi open kitchen dia boleh semi open, dia boleh masak kat dalam, sambil tu dia keluar kejap, dia burn sini, dia bakar sini. Macam tu. Nampak? That's how you integrate outdoor dengan indoor. Tapi kalau rumah lah, kau jangan cakap-cakap ni, tiba ada pula ni orang buat outdoor kitchen kat sini. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Mana dah tahu ini aktiviti kan, manusia ni kan, apa aktiviti yang paling utama sekali kalau kat Malaysia, paling popular? Mana-mana pun lah dia pergi berjalan. Makan. Makan. Percayalah. Why not? You letak satu space memang untuk makan. You nak jalan kan, nak galeri takkan you pergi galeri, tengok galeri bersih-bersih tu, habis balik kan. Kalau you benda tu interesting, you nak duduk lama kat situ, you have to be somewhere yang you ada break untuk makan. Kau janganlah buat tiba-tiba ni sebesar-besar ni restoran kan, ni tiba ikan bakar, ni tiba ada ni, siap lah.
Fikir benda yang portable, yang snack dah lah, snack kan. Macam mana space untuk you nak letak something yang very proper, tapi dia boleh buat untuk apa, untuk makan kejap lah, duduk sekejap, bukan untuk duduk lama. Nak design tempat duduk pun kena fikir juga sebenarnya. Bukan just letak-letak bench dah. How do you sit in public? Especially sekarang. Adakah nak design ni untuk keadaan sekarang? New norm sekarang. Kalau new norm, mungkin seat dia tak boleh ni lah, dia kena seat separate dah. 1 meter jarak. Contoh, ni sitting kan. Let's say ni ada apa, tempat jual apa, tempat apa, snack lah, snack food apa. Sitting dia nak letak macam mana arrangement. Fikir juga. Adakah nak buat separate? Adakah nak allow for socializing? Seat dia memang macam ni. Bersocialize. So dia akan macam ni. Kan? Daripada satu dia jadi combine terus. Supaya orang duduk, dia tak boleh lari lah. Dia memang kena duduk sekali. Supaya ada ruang untuk socializing. Faham tak? Dia setiap ni space lain ke ni space lain contoh. Ni contoh lain. Ni contoh normal yang biasa. Ni new normal. Semua kena separate. Kalau you consider semua ni, you memang bagus lah. You memang as a designer. Sebab you fikir. Every space you fikir. Okay. Sebab tu space yang kami bagi ni, kes kecil lagi ni, okay lah. You boleh explore lagi. Ni pun saya rasa you all ni dah besar ni space ni. Tapi tak apalah. Kalau you boleh mampu buat, okay, bagus lah. Tak ada masalah. Waktu ni kecil lagi ni. Kan, rasa it's more than, itu nak berapa? 100 meter? 50 meter? Tak ingat. Berapa meter square tu? Ingat tak? 100 kan? You all rasa lebih sikit kan? Tak apalah, lebih tu tak apa. At least you boleh buat banyak sikit benda. Kalau kecil sangat pun salah juga. You tak ada ruang untuk explore. Tapi you tengoklah ini yang saya cakap tu, you fikir. Walaupun you nak buat tempat makan pun, tengok balik. Ni 2 contoh. Yang macam mana you nak buat. Ataupun tahulah, ataupun you nak buat something yang portable ke, you can move around. You boleh arrange ikut mana, ikut dan you nak buat. Kejap ada yang ada, kejap ada yang separate. Ni based on konsep juga. Sebab arrangement ni pun kami akan tengok juga. Okay, saya akan tengok juga konsep you, adakah dia this grid punya style ataupun dia organic punya style. Organic sitting you bukan macam ni lah, bukan peta-peta lah. Mungkin dia curvy sikit. Itu saya tengok dalam contoh saya bagi itu tu. Kan, the sitting itself tu is a design juga. It's a part of your the design form kan. Dia macam ada banyak-banyak. Taklah, kurang lah. Kan, tengok saya tunjuk yang mata Schwartz kan dalam slide itu tu. Kan, yang dia buat bulat-bulat kan. Macam tu, tak ingat lah. Macam tu. So ni adalah sitting sebenarnya. Setiap satu tu adalah sitting. Awak duduk. Okay, tengoklah ke mana. Faham tak? Saya dapat idea tak? Saya ni just brainstorm tanpa buku ke apa ni. Saya bagi dalam kepala ni, nak brainstorm kan. Tapi saya boleh dapat tak idea? Ataupun cara nak start? Boleh tak boleh? Boleh. So aspek Monday ni, you buat macam ni je sebenarnya. Macam saya buat ni. Kan? You ambil, sebab tu you kena ada banyak-banyak butter paper dengan side plan you. Yang kosong. Dengan ni nak at least basic dia, you start with macam ni pun okey. Kan? Dia ada apa butter paper. Penuhkan dengan plan dulu. Besar sikit kan. At least ada ni. Ada you punya ni. Boundary ni. Okay, you kena banyak. Ni conteng-conteng. Next one you conteng lagi untuk form. Next one you conteng untuk nak dapatkan space macam ni. Nak arrange tempat apa untuk space-space ke. Satu lagi untuk buat, terpulang lah untuk buat apa idea untuk, tak tahu lah, tarikan ke. Okay. So tak perlu nak ni apa pun, conteng. Saya nak contengan.
Okay, kalau you perlu, you orang kadang-kadang tak rajin kan, tak rajin nak lukis. Okay, kalau kata your base plan ni nak print ke, up to you lah. Janji yang kat luar ni buat manual, you lukis semua manual. Betul. Okay, macam mana nak design ke, okay, form dia ke, terpulang lah. Contoh-contengan tu semua manual. Memang kalau contoh manual pun. Okay, saya nak lukis pakai pen digital pun susah nak buat ni. Kan, better you pakai biasa, pencil. Okay, hopefully yang saya cakap tu, you dah boleh ambil kira kat mana you boleh improve dekat you punya board ni, buat saya board. Okay, sebab saya tak nak bagi masa terlalu banyak sebab saya nak you terus buat pada schematic plan tu. For Monday tu. So ini kalau nak repair pun, at least repair up until tomorrow je. Kan, kalau boleh submit balik semua ni tomorrow je. Okay, esok, and then weekend tu you boleh start on schematic punya plan. Boleh ke macam tu? Boleh ke boleh? Tak sure lagi. InsyaAllah. Lagi. Dia insyaAllah kena datang dengan usaha. Dia jangan terus insyaAllah dulu. Tu cikgu saya nak cakap sekolah. Jangan selalu cepat sangat. Nak cakap insyaAllah. Bagus cakap tapi kena datang usaha dulu. Baru Allah perkenankan. Betul tak? Betul. 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 Dah sekali. Okey. Tak apa. Pun Robi pun tak boleh ni apa? Ya. Apa? Kalau tak nak pakai banyak-banyak form, satu form je boleh kan? Boleh. Dia bukan banyak-banyak form maksud dia. Dia satu. Okey. Sini saya nak tunjuk yang buku tu. Okey, you tengok tak ni benda-benda ni? Ni saya suruh tengok tu. Tengok. Tengok je lah. Tengok tu tidur. Kau tengok tu you buat apa? Ada tak you ambil ni, benda-benda ni, you buat balik, copy balik dekat you punya site. Ada tak buat macam tu? Diam terus. Tak ada. Okay. Yang So, saya... apa dia? Tak betul. Ya Allah, nak cakap. Aku tak cakap. Cakap dia tak apa. Okay. Kalau tak nak cakap, saya cakap dulu. Okay, ni. Nanti, you nak buat schematic. Saya nak tengok you pilih yang mana. Saya nak tengok, you buat semua ni dulu. Okay. You nak tulis balik ni pun tak apa. Okay. This rectilinear, bla bla bla. Okay. Ni semua. Okay. Sebelah ni ialah you punya site plan you. Kalau nak guna yang macam ni. Kalau nak guna macam ni, buatlah macam ni pula. Okay. At least saya nak tengok yang ni. Yang ni ada kat sebelah. Mana saya tahu you gunakan reference daripada sini. Dalam you compose you punya, you compose your design ni. Sebab yang dia bagi ni satu stage je, kecil je. Yang nak buat tu besar, panjang. Ni pun sangat-sangat popular. Radial form. Radial memang sangat-sangat lah. Memang daripada zaman zaman ni punya lecturer dulu je ada. Cik apa lah. Cik Marina, Puan Marina, Cik Bobo semua tu. Dia orang lebih dulu sukalah buat design-design macam ni. Sama-sama Part 1 dulu. Dia orang dulu Part 1 juga, Part 2 juga. Saya ngajar gini juga. Sama je. So ni adalah turun-temurun. Yang sebab dia senang, sebab dia kita start with one point, kita gerak je. Kan, dia mesti ada satu point. Contohlah kalau mana-mana saya ambil lah contoh. Tapi cuma dekat site itu dia bukan open lah. Dia bukan free sangat untuk nak buat macam tu. Tapi still can work jugalah. Contoh. Okay, kosong sikit. Dia mungkin boleh start with tak siap ni Mifzal. Mana ni? Tak siap lagi tu.
Kan dia radial. Kadang dia ambil satu point je. Kadang tak tahu point kat mana. Kadang dia ambil mungkin point dekat luar pun boleh kan. Dia ambil satu point sini. Sekejap. Mungkin kadang-kadang boleh point tu boleh start kat situ. Dan boleh ada point macam tu. Radial kan. Radial tu dia boleh datang kat mana-mana pun. Mungkin ke sini sikit ke. Nah, kadang dia boleh lebih pada satu point kat sini pula. Dia buat satu sini. Combination of two. Sebab dia senang, sebab dia ada axis lah. Axis ni kan. Ni axis kan. So setiap form yang dia buat tu berdasarkan this one big circle ni. So dalam ni ada juga kadang dia buat lah. Macam dia buat apa. Tak apa. Dia sangat buat radial ni. Sebab dia kalau dalam park yang betul tu okey tak apa. Dia boleh sebab dia open. So space tu mungkin dalam tu macam tu lah. Dia akan sekejap di sini. Okay. Sini. Sekejap dia alternate macam ni. Tapi dia nampak macam ada satu pattern lah. Tengok. Tak menjadi sangat lah tapi tengok dalam ni. Sebab dia open kan. Dia bila open space dia sesuai. Cuma bila dia macam space tu quite limited kan. So dia mungkin nampak pelik sikit lah. Sebab yang you akan nampak ialah setakat ni je. Yang ni je. Yang dalam space ni yang kat luar ni tak nampak ni. Ni semua tak nampak ni. Ni semua tak nampak. Dia akan nampak yang dalam tu je. So at the end dia akan jadi macam ni je. Pelik kan tadi kan. Tiba-tiba dia macam tu lah kan. Tapi tahulah. Pelik kalau you buat radial. Tapi kalau you rasa boleh work, try lah. Dia akan datang dengan apa? Shape yang datang daripada circle tu. Circle by circle. Macam tu. Kalau nak selamat, dia pakai grid line je. Rectilinear. Selalunya kalau nak ni pun kita boleh explore banyak benda dah pun dengan rectilinear punya style ni. Okay. Tapi dah kreatif sikit lah. Nak buat yang ni pun okey sebab dia ada both combination. So siapa yang tadi yang buat macam apa apa hexagon ke apa kan, dia punya form gitu tu, inilah dia punya konsep dia punya prinsip dia. Okay. Tapi ni cantik lah. Tapi kalau open space okey. Tapi kalau dia space macam tu dia limited sikit. Kita boleh guna dia jadi tak function. Ni arch and tangent. Nak gunakan macam ni pula. Nampak? Semua akan ada grid dia ni. Semua kena start grid. For you all, you better start grid dulu buat. Okay, lama-lama mungkin grid ni dah semua dalam kepala dah. Tak payah nak buat dah. Okay, tapi untuk permulaan ni start dulu untuk bantu. Okay, ni kena take note lah. Kena ingat nanti you nak buat skematik tu, saya nak you letak sekali. You nak gunakan apa? Supaya sebagai panduan you. Kalau you ada reference apa ni? Reference ni lah, reference untuk plan yang apa form composition ni, okay, letak sekali, attach sekali dalam button paper tu. You nak print ke, you nak ambil daripada Pinterest ke kan, you nak ambil dari situ, you letak lah attach sebagai you punya guidance, sebagai panduan. Tak ada masalah. Even kadang-kadang benda-benda macam ni, you nak edit je pun tak apa, you ada space kat situ kan, so you boleh tengok balik space yang kat situ ada tak je you boleh, bukan nak kata copy tapi you kata you nak modify. Saya boleh terima yang tu sebab sebagai permulaan. Sebab kadang-kadang kita design pun, kita bukan design benda yang baru. Benda tu dah ada dah. So space yang ada ni, kan, kalau ada space yang mungkin ada ruang-ruang yang memang form dia lebih kurang sama macam ni. Cuba try buat apa? Composition yang sama dalam tu. Menjadi ke tak? Ni pun okey. Ni saya suka yang macam ni. Irregular ni. Dia still ada dia punya apa, dia punya principle kan, dia still ada dia punya grid lah, sort of macam grid, tapi dia tak regular, dia nampak very smooth flowing kan, dia nampak macam ada je dia punya apa ni, dia punya flow tu lah, flow tu masih kita nampak, cuma dia tak clear, dia bukan macam grid yang apa, horizontal vertical tu. Ni menunjukkan dia apa, dia macam very apa, flowing lah, kita nampak, kita jalan nampak, dia tak regular, dia shape dia tengok ni, font dia bukan petak-petak.
So bila dia tengok ni, nampak dia tulis apa? Karakteristik ni. Karakteristik ni lah you kena relate pada you punya konsep. Your konsep macam mana? Kalau you kata nak calming kan tadi, calm kan. Calm tu datang pada form yang macam mana? Adakah dia macam ni dominant, quick, orderly kan? Orderly, basic. Mungkin tak sangat. Ni exciting, bold, vigorous. Ni aktif lagi ni. Ni pun bold kan? Intense, interesting. Nampak? Mysterious. Yang ni soft, pleasing, passive. Inilah kena dengan siapa yang buat konsep pasal calmness tu. Dia tak ambil yang macam ni. Nampak tak? Dia tak kena. Ni lebih pada something mysterious. Ni lebih pada something yang formal, smooth, pleasing, passive. Passive ni menunjukkan calmness. Sebab dia passive. Dia tenang je. Kalau yang regular tadi, daripada tengok, exciting, active, kan, unique. Tu tak kenalah kalau nak buat something yang very passive kat situ, tiba-tiba you gunakan form macam ni. Tak berapa kenalah. Dari segi emotion tu kan, that's why nak design tu kena ada emotion juga. Kabilinia pun saya rasa lebih pada relaxing juga. Ni kalau siapa nak buat apa, calmness ke apa, nak buat banyak planting apa tu, macam ni lah. Gunalah karakter macam ni. Memang confirm pun dia memang lebih pada organic sikit. Kan, apa ni? Flowing, organic, sensual, serene kan. Serene ni calmness lah. Tenang. Macam tak pakai serene tu. Kan, tenang. Pleasant. Itu yang dia dalam buku ni lah, buku Mike Lane ni, dia kita guna masa, pernah ada tak buku ni? Masa Part 1? Ada tengok tak? Tak ada. Belum lagi lah. Okay, kalau dulu kita guna buku ni masa Part 1 lagi. Okay, Mike Lane ni. Okay, so you study yang tu. Yang bahagian ni pun saya minta kan, yang lain tu is part of your analysis. Yang bab design ni is quite good, dia tengok, dia tunjukkan. Sebab dia kata, dia usually akan ada 6 basic approach. Rectilinear, rectilinear 45 ni, radial lah, semua-semua ni lah. Yang basicnya akan ada 6 ni, yang orang selalu guna dalam design. Kalau tak percaya, tengoklah Pinterest tu. Contoh apa, landscape design. Okay, dia mesti akan follow juga some sort of principle yang macam ni. Okay. Ni boleh baca lah, ni lebih pada in detail lah nanti. Okay, dekat sini boleh terima tak? Boleh faham tak? Yang bahagian-bahagian ni. Untuk you bantu untuk next step. Boleh. Boleh kan? As long as you follow, tak salah. Sebab kita bukan nak buat design yang besar lagi. Ni lebih pada your improvement, untuk exercise dulu, untuk nak buat dulu. Nak start dulu buat benda-benda macam ni. Okay, bila part 3 nanti, dia akan lagi besar. Yang tu baru kita akan guna benda-benda yang lebih kurang macam ni lah. Macam ni kan. Dia lebih pada part kan, part design. Open space yang besar. Okay. Okay, satu lagi yang buku ni. Concept to form ni. Ini memang you kena khatam satu buku ni kalau untuk konsep sebenarnya. Dia tunjuk daripada awal sampailah ke habis. Semua pasal konsep je. Okay, saya pun tak nak go through satu. You kena tengok and you take note benda ni, you terus buat dalam batu paper tu. Okay, just you nak copy paste tak? Copy, buat your own notes lah. Dia kata, okay, sekian ni menceritakan tentang apa. Kan? Sebagai you punya study. Okay, sebelum you start. Cuma saya nak tunjuk yang contoh dia terus buat pada case study tu. Case study ni. Case study kan. Case study memang dia tunjuk step by step. Nampak? Everything nampak lah yang you buat ni. Inilah you punya part kat sini. Yang dekat. Yang ni. Apa diagram ni. Before you start apa-apa pun dia mesti ada ni. Sebab nak tunjukkan apa yang perlu ada komponen dalam tu. Kan? Long game, access ni, bla-bla semua ni. Functional. Ni adalah functional diagram lah. Tapi dia tak sama macam yang tengok dalam buku apa residential design tu. Tapi still namanya functional diagram. Sebab tu saya kata dia tak ada satu fix teknik pun. Tapi yang paling commonnya dia akan letak bubble diagram yang macam ni. Dengan elemen yang ada kat situ. Okay, benda-benda ni. Sebab daripada sini baru dia pergi kepada how do you want to compose the form dia pula dalam bentuk
spaces yang ada, functions yang ada, functional spaces yang ada, macam mana nak translate benda ni kepada form yang sesuai. So dia buat macam ni. Based on site dia. Daripada sini, nampak? Sama tak yang saya tunjuk macam you buat, saya suruh buat apa ni? Yang ni kan. Yang benda-benda ni kan. Yang form composition ni. Lebih kurang sama je teknik dia. Dia evolution. Dia macam morphing lah. Tak morphing. Mana dekat morphing? Macam morph. Pernah dengar apa dalam morph? Nah. Kan? Dia macam, dia akan, dia seolah macam berubah lah. Dia mengubah daripada satu form pada satu form kan. Macam ni kan. Dia morphing. Ni. Jadi kalau dalam 3D, memang benda ni berlaku lah. Dalam apa, kita buat 3D form tu. Dia from one form, dia akan berubah kepada another form. Tapi dia akan melalui evolution dia. Morph ni pun sama lah macam ni. Ni pun 3D morphing. Patut benda-benda ni dia buat sebagai exercise sebenarnya. Tapi ni konsep dalam 3D lah. 3D modeling lah. Tapi sama juga konsep dalam design ni pun. Dia start from here, dia morphing kepada benda-benda ni, pada design. Tapi dia kena ada step by step dia. Yang ni kena berlaku dulu. Yang mana? Yang ni kena berlaku dulu. Okay. Selepas ada beberapa diagram, yang you buat sekarang ni is conceptual board. Okay, ni to start your schematic. Okay, ni kena berlaku. You kena tengok dulu. Space yang you ada tu. Okay, space tu tengok dulu betul-betul. Yang ni. Kalau saya nampak ni, ni Haziq nak tengok juga ni macam mana morphing dia ni. Dia kena morph, dia kena berlaku, something need to happen, something needs to change kan, from one to another. Betul tak Haziq kan? Ni macam seolah dia tak berubah pun, dia berubah sikit je kan. Kalau ikut persen tu mungkin yang asal dia saya ambil dari form kat moodboard tu, tapi saya tak letak. Kena ni lah, kena repair kan. Kena repair dia. Okay, saya nak cakap pasal form sekarang ni. You kena start tengok balik pada form you yang ni, yang ini, yang ini. Ni ni untuk semua lah, semua kan. Ni punya form ni, yang saya highlight ni. Inilah space yang you ada untuk design. Selain sikit daripada orang lain bangunan. Sama je kan. So, jangan lupa. So ini kalau arrangement ni north point dia straight kan? Betul? North point badannya straight kan? Betul. Okay. Haziq kena buat ni, kena buat pakai ni, jangan main ini, main freehand je ni. Betul tak? Tak pakai lettering pun Haziq. Ingat tu, untuk submission final tu semua kena lettering, proper lettering. Ni yang lain-lain sebab pakai komputer memang nampak elok. Okay, yang manual untuk you nak submit ni kena pakai lettering. Ni. Fatin buat apa manual kan? Kita boleh buat macam ni, Fatin ni. Fatin, Aisyah tadi buat. Okay, lettering. Kita pakai komputer sekarang. Siapa yang dapat manual tak? Ni Aisyah. Aisyah pakai manual ke komputer ni? Komputer. Lettering pun? Sama? Komputer? Syariah Fiza dia manual. Syariah Fiza, okay. Tapi lettering kena betulkan sikit. Boleh follow Fatin pun kena betulkan sikit lagi ni. Fatin pakai manual ke? Manual kan? Manual. Boleh tulis elok lagi ni kan? Okey, tapi nampak ni, dia macam terabur sikit ni. Okey sir. Tapi
kena improve lagi. Okay, tapi saya nak semua memang pakai lettering. Tak ada S. Okay. Tak apa, benda ni buat semua. And dia macam ni kalau nak tahu saya nak approve tak approve, saya nak tengok pada dia punya design. Saya cakap tu kan. Then bila saya tengok kalau ada benda-benda yang berlaku kat situ ataupun the selection of ideas kat situ tu, saya akan relate pada baru saya tengok pada konsep. Itu je you kena buat pun. Kan? Bila you buat macam tadi saya kata saya nampak banyak planting kat situ. Okay. Saya tengok balik pada konsep. Ada tak you cakap pasal planting kat situ? Ataupun pasal plants, flowers ke, colours ke. Itu je yang nak membetulkan konsep you diterima atau tak. Saya tak nak nampak macam aim, objektif, team dan konsep semuanya hidup dalam keadaan sendiri-sendiri. Dia adalah 4 benda yang berbeza. Itu salah. Dia mesti from aim, objektif, team dan konsep tu dia adalah satu family. Sampailah kepada your bubble diagram ni. Sampailah kepada form ni pun sekali. Kan? Saya cakap pasal form pun ada meaning kan? Ada maksud kan kat sini kan? Karakteristik ni. Inilah akan saya check balik dengan you punya konsep. Kenapa pilihan you ini? Sebab you ada this character dalam konsep you. Contoh saya cakap tadi lah, siapa yang nak buat pasal calm kan, calmness kan. Dia kan carilah karakteristik yang calmness, yang sering, yang apa, yang relaxing untuk dia punya form. Unless you rasa macam tak sesuai dah. Saya suka form macam ni, saya nak buat form macam ni, okay, you kena ubahlah konsep you. Itu je cara dia. Konsep dia memang kena berkait macam tu. Faham tak? Yang ni you kena pegang ni. Yang saya cakap sekarang ni, tolonglah ingat. Sampai you ketua pun ingat. Sampai ke warga, menjadi warga tua. Sampai level-level saya pun. You kena ingat. Sebab itulah kita gunakan. Gunakan masa kita kerja pun. Design principle macam tu je lah. Kat mana-mana pun. You buat architecture pun lebih kurang sama lah. Dulu saya diploma architecture pun saya belajar benda sama juga. Dia tak ada banyak beza. Cuma bezanya antara you design building dengan you design outdoor spaces. Itu je. Principle semua sama. Okay, faham tak? Macam saya punya tu, saya keluarkan curve linear tau. Lepas tu yang untuk form tu saya ambil dari Moodpad. Ya, saya tu siapa ni? Saya tak nampak screen. Rabiata. Rabiata mana je? Rabiata. Oh ni, okay. Apa dia? Dia cakap konsep apa? Curve linear. Form dia. Boleh lah. Cuma yang ni, saya minta you pecahkan juga. At least you ni kan, you boleh separatekan dua. Satu untuk team, satu untuk konsep pula. Yang ni patutlah ada kat sini konsep. So cerita lagi pasal konsep dia pula. Faham tak? Kan? Peacefulness kan? So ni adalah outdoor gallery kan. Okay, ni dah buat sekat ni dah lah kan. Ni cuma dia break kat situ. Mungkin ada something yang you kembangkan jadi kepada peacefulness. Peacefulness tu pula dia akan kembang lagi pada cerita-cerita yang cakap tu. Dalam ni lah yang memang you kena ada something to do dengan nak cakap pasal plants tu. Kan? Ataupun living species ke, terpulang lah. Faham tak? Faham tak ni? Rabeto tadi kan? Faham tak yang apa yang kena improve dekat sini? Dekat team konsep tu. Dia macam ni, macam Alia buat ni lah kan? Dia pecahkan dua. Cuma ni sepatutnya kalau dia pecah dua pun, at least kena ada something to do dengan dia punya konsep juga. Dia mesti berkait. So saya kata dia mesti berkait. Dia jangan separatekan team dan konsep tu. Dia mesti ada kaitan. Okay. Faham tak ni? Dah betul. Apa yang kena improve kat sini? Okay, faham. Cuma dia kata tadi nak gunakan form curvilinear kan. Cuma ada form tu you gunakan daripada moodboard macam tu. Betul? Saya keluarkan form tu dari Moodpad. Yang Form atas. ada dalam ni ke? Form. Ada kat sini tak tulis dalam ni kan? Tak dalam ni. Situ. Ini? Oh ni ke ni? Ni.
mencubalah. Tak apalah kalau nak cuba cuma ni, at least explain lah sikit kan benda ni kan, yang you tunjuk ni kan, yang ni semua ni. Adalah something kan, tunjuklah sikit form dia macam mana you evolve tu kan. Kan, yang dalam ni, kita nampak ni. Kan, kat sini kan. Try lah buat something kat luar, nak buat style, tahu lah. Mood board you ada form macam ni tak? Ada Okay yang lah. ada form. So ambil lah yang tu. Ambil satu gambar mungkin yang daripada mood board tu. Ada you buat lah composition, compose sikit jadi apa, tahu lah. Tahu lah sampai tak nampak benda ni kan. At least ada cerita benda tu berlaku lah. Ada yang tunjuk dalam plan sekali pun tak apa, tak ada masalah. Okay, yang dalam conceptual development ni, memang you kena buat benda-benda macam ni. Dia mesti berlaku proses of idea development tu. Idea tu macam nak berkembang. Dia bukan benda yang yang mudah pun sebenarnya, sebab idea kadang benda dalam kepala kan. Dalam kepala tu macam mana nak bubuh dalam paper pula. Macam mana nak kata nak fizicalkan benda tu, nak zahirkan benda tu dalam bentuk drawing. Kadang nak nampak je senang, tapi tak senang juga sebab benda tu sangat abstrak. Tapi yang saya bagi contoh tu, cara-cara nak keluarkan lah benda tu. So, mungkin dengan melalui gambar-gambar macam tu lah. Sebab saya tengok semua ni tak semua sama kan, tak semua sama cara dia buat conceptual diagram, conceptual board ni. Tapi for me tak ada apa yang salah pun, as long as benda tu berlaku. Cuma saya just guide apa yang boleh ada kat situ, apa yang boleh bantu untuk benda tu lagi senang untuk nak buat design. Okay, apa lagi? Okay, tadi tu yang pasal pasal buku tadi tu. Yang pasal yang buku ni, konsep to form ni, dia memang, dia kena tengok balik pada site. Okay, pada form site lah, saya nak cakap pasal form site ni. Form your site lah ini, yang ni. Kita tengok balik, apa yang boleh dapat daripada site itu, form ni. Mana ni lah. Ini satu. Ni. Kita just buat dulu kan. Ni website. Sebab dalam dia punya dia punya button paper ni, dia buat macam ni je kan. Okay, ni dah ada satu blok ni. Ni bangunan tak boleh kacau. Besarkan sikit lah. Ni bangunan je. So yang you ada, ni kat luar ni lah. Ni kan, yang saya buat grid kan. Ni kadang-kadang kita main dengan axis kan. Axis ni, ada satu axis. Ni satu axis. So apa yang you boleh buat dengan axis ni? Ni ada macam, tak nampak. Ni macam ada sikit-sikit ni, ada macam yang 45 degree tu kan. Mungkin dia boleh main dengan axis ni. Tak tahulah axis mana. Ni boleh main dengan axis ni. Di sini pula. Ini saya buat, ini tak tahu lah, saya tak tahu rupa macam mana, tak tahu jadi macam mana kan. Tapi saya nak buat dulu, nak tarik dulu apa yang ada kat situ. Ni mungkin dia straight kan, straight tu. Ni mungkin straight lah, mungkin something to do dengan something yang straight. Dan kalau ni ada macam ni, mungkin nak bawa balik this line ni ke sini ke, tak tahulah. Tak tahu, mungkin nak campur buat irregular sikit. Daripada form dekat side je. Di mana ini punya, tak nampak lah punya ni kot. Ni kurang lah, saya tak nampak dia punya. Tapi yang saya buat line tu ialah nak menunjukkan two lines dia ada, axis kita panggil kan, axis from the side tu. So tengoklah cara nak compose balik dengan cara macam mana. So it can be any line lah, line macam mana nak sambungan ni ke, antara diagonal dengan straight ke tiba-tiba. Saya tak tahulah, kita kena buat dalam paper. Sir, Ya. apa ni kiranya yang
macam saya buat form konsep yang bawah tu yang ada 4 images tu, dia bukan relate dekat yang tu yang ada 4 gambar bawah tu kan. Ni siapa ni, Fatin ke? Dia saya Fatih. Dia bukan, saya confuse yang bukan dekat. Dah betul lah ni. Ni betul. Betul lah yang you buat tu betul. Semua orang buat betul. Saya kata sekarang ni kalau nak tengok yang you ada sekarang ni, saya nak tunjuk site yang you ada, form dia berbentuk macam tu. Sebab you nak start buat design, you kena tahu dulu form dekat site tu macam mana rupa dia. So saya just bagikan yang macam radial engine tu. Yelah, dia boleh berlaku lah. Cuma sekarang ni dia nak buat kat mana-mana radial ke apa ke, you kena ambil kira dulu bentuk site tu. Bentuk site tu macam ni, betul tak? Betul. So you kena anggap okay, inilah yang you, sekejap, saya boleh buat keluar tak benda ni. Ini cuba buat keluar line ni, okey boleh. Ni buat tak line ni, yang saya trace tu, inilah dia punya drawing block je kita panggil sebagai satu base dia kan. You nak buat regular ke, you nak buat apa, you nak buat curvilinear ke apa ke, you kena apa-apa pun you kena tahu form you lah. Form ini dia sangat irregular shape. Yang ini kan, yang ini ni dia sangat irregular. Inilah you punya starting point you nak fikir. Sebab tu saya tarik line tu. Tu nampak, kalau nak buat benda tu curvilinear, curve lah dalam tu. Mana radial lah kan, radial ke apa kan, buatlah radial. Tapi apa you kena orang kata apa, kena logik juga fikir, inilah form yang ada, yang you kena design. Bentuk dia begini, dia bukan bentuk dekat segi gini dia kosong, tak. Bentuk dia adalah ini yang kat luar ni. So apa yang you boleh design dalam bentuk yang macam ni, itu yang kena sangatnya you fikir. Faham tak? Faham tak faham? Yang untuk form yang 4 tu. Tu you fikirlah, okay, kalau nak gunakan yang form yang 4 tu, you tengok balik pada you punya ni. Dia senang nak cakap, ni adalah you punya kertas. Kertas tu berbentuk sini. Betul tak? You punya kertas tu lah berbentuk macam ni. Dia bukan kertas you bentuk empat segi ni. Ni senang. You boleh buat ni kan. You boleh ambil ni. Okay, nak buat macam tu ke apa ke. You boleh buat terus je. Tapi kalau bentuk macam ni, okay, macam ni nak bagi selarikan dengan form yang sedia ada. So mungkin kena fikir, okay, you nak buat style-style macam ni. Dekat mana yang sesuai yang you boleh buat. Tahu lah macam mana mungkin ini ke tiba. Tapi kena ikut grid tadi yang saya cakap tu lah grid dan juga form of your site ni. Kalau kata site you dah macam ni kan, dia memang dah ada this line macam ni, why not you follow this line ni, baru kita gerak ke tempat lain macam tu kan. Faham? Dengan yang ada. Sebab tu saya tak nak you buat macam copy paste, macam you tak ambil kira pun line yang sedia ada. You kena ambil consider ni. Sebab tu saya tarik ni kan, ni satu line. So apa yang satu line ni boleh represent kat sini, mungkin dia adalah ini. Kan? Ni satu line juga ni. Tarik sini. So ini berrepresent kat mana? Mungkin adakah dia yang ni ke? Tak tahulah kan, yang ni ke? Kan? Dia kompleks. Benda ni you kena try dulu tengok and then sesuai tak dengan space yang you nak buat tu. Tak tahulah sebab you punya shape pun quite irregular juga. Saya tak tahu mana rupa dia yang tidak. Tak tahulah. Apalah, ni pun you kena mantra, kena buat banyak-banyak. Tu saya minta you buat banyak-banyak live tu untuk you try dulu. Faham tak, Fatin?
Kiranya dia kena grid tu, buat grid lepas tu kena ikut garisan kan? Itulah point kita ada grid pun. Kena ikut. Okay, faham saya faham. Thank you. Okay, cuba dulu. Cuba buat. Sir, yang plan ni buat dekat schematic plan schematic tu. Ni proses dia buat dia lah schematic plan lah. So dia buat, dia ambil satu button paper, dia besarkan ni side dia tu. Ni besar kan, side kan. Buat besar-besar ni. Okay, dalam button paper je. So dia ada banyak ni. Kan, buat banyak-banyak. Banyak-banyak button paper tu. Semua ada plan yang sama. Kosong. Dengan bangunan dia sekali lah. Semua tu. Okay, cuma yang first tu saya nak tengok yang you letak ni. You letak you punya reference. Apa ni? Yang benda-benda macam ni. Kan? Irregular. Okay, mungkin. Ataupun dia dah boleh terus buat grid dah pun. Kalau nak buat grid terus. Dalam setiap satu ni. Sebab tu senang kalau saya tak sure lah. You boleh pergi keluar ke tak kan. Pergi kedai photostat ke apa. You boleh copy scan. Kalau ada printer 3-in-1 tu senang je. Copy je. Kan? You buat satu yang ada grid. You copy banyak-banyak. Tapi lukis lah atas ni. Dengan pen. Cuma yang first. Apa ni? Yang ni senang tengok first board tu bukan board lah, first paper, button paper tu you dah tulis dah you nak buat apa. Follow je, follow notes yang kat sini. Kan, irregular. Kan, dekat irregular kan. Okey, irregular. Irregular. Dan nak bagi apa? Ada apa tadi? Dia punya tu. Punya explanation dia. Interesting, exciting kan. Benda macam tu lah. Boleh lah betul. Just bagi conteng je kan. Tak payah tulis lettering pun. Tulis roughly pun. Yang interesting, exciting kan. Dan tunjuk sikit form contoh. Dan mungkin you ada image daripada Pinterest ke kan. Tunjuk contoh. Sini conteng dulu. Buatlah macam mana. Conteng saya nak ni. Conteng. Dengan buat proper untuk ni tak. Ni akan jadi attachment. Tahu tak? Attachment tu dia bukan dalam board. Ni bukan ada satu. Dia mungkin ada dua. Sekali ada sampai 10 pun ada. Benda yang sama. You cuba buat. Cuba buat tak jadi. Buat lagi. Tak jadi buat lagi. Kan? Then ada mungkin contoh kat sini. Sambil you ada gambar ni. Conteng sikit ke. Kan? Tulis ni. Bila bahasa Melayu tak apalah kalau tak boleh ni. Nak dapatkan idea. Ni semua proses. Nak brainstorm ni. Brainstorming. Ni pernah tengok kan kalau tengok behind the scene kan untuk orang nak buat animation ke apa kan. Kan dia ada satu macam ni orang panggil macam storyboard kan. Tahu tak? Storyboard kan. Pernah tengok tak? Dia conteng gitu kan. Last sekali buat dia jadi movie apa Agent Ali ke. Jadi movie apa Upin Ipin ke. Ni akan berlaku. Yang ni buat ni. Yang proses ni. Proses ni. Inilah proses juga ni. Proses. Ini tak buat proper pun. Dia conteng kan. Kadang-kadang tengok orang. Conteng gitu je. Kan? Tapi dia buat. Dia adalah dia punya order dia. Kita dia sketch ni. Ni akan berlaku apa. Ni berlaku apa. So your part pun sama. Cuma you tak buat animation. You buat ni. You buat master plan. Hasil je master plan lah satu. Master plan. Boleh dapat idea, boleh faham sikit. How to move on. Okey ke okey ni? Sir. Sorry. Kiranya saya punya tu rectilinear kan. Saya punya kalau combine dengan bentuk saya tu. Rectilinear yang mana? Ada dua. Yang bawah. Kan? Dia boleh. Sebenarnya saya tak nak macam, saya pun tak nak you terlalu rigid dengan, nak pilih salah satu je. Kadang you buat rectilinear. Kalau kata, you nak combine juga dengan irregular. Contohlah dengan irregular kan. Boleh. Tak ada masalah. Oh, boleh. Boleh. Dalam design, dia tak ada macam, kalau macam ni, dia tak ada. Tu saya kata design, masa awal lecture pun saya kata,
1 plus 1 is not equal to 2. It can be 5, can be 0, it can be 10, 1 plus 1. 1 plus 1 kita tak sama dengan 1 plus 1 orang lain. Faham tak ni? Yang cakap benda-benda abstrak ni, fikir benda lah mana 1 plus 1 0. Faham. Jangan tak faham. Sir. Jangan jadi pembaris sangat. Kita designer bukan pembaris. Kita ada set square, T-square, French curve. Sir, nanti nak kena colour sekali, sir. Nak nampak. Boleh. Kalau colour lagi elok, especially kalau konsep you berkaitan dengan benda-benda yang apa, colourful, exciting kan, nak tunjukkan colour. Buat dah benda ni, tu saya kata, conteng ni, conteng ni. Mana dia boleh? Ni hilang lah. Ni, conteng. You jangan fikir nak buat benda cantik-cantik tak. Saya nak you buat proses tu. Master plan ni, okey, baru kena cantik. Baru kena buat proper. Macam tunjuk ni lah, dalam ni, nampak ni. Ni dia orang buat Mak Saleh yang boleh buat kan dalam buku ni. Mana cantik pun kan. Conteng kan ni. Apa-apa conteng kan. Dia punya conteng elok lagi. Tapi hasil dia berubah, dia evolve ataupun dia morph kan kepada yang macam ni. Jadi nak jadi nampak sikit, rupa sikit. Tu je macam ni. Master plan. Yang ni lah dia punya board nanti nampak cantik. Tapi yang semua ni, semua ni inilah dia punya schematic yang kena buat dalam button paper. Yang dalam bentuk, at least saya boleh faham lah, janganlah sampai tak faham langsung. Tapi at least ada conteng, tulis note sikit. You nak ada gambar ke, nak letak, nak lekat ke, nak paste ke, up to you. So saya nampak proses tu berlaku. Nampak? Sampai ke design, siap lah. Owner, bukan fikir apa pun. Owner dia fikir, benda ni siap je. Kan? Dia bukan nak kira apa. Nampak lah. Ni. Maybe your design pun boleh ambil idea daripada sini juga. Cuma kalau saya malu sikit lah. Tahu sebab malu. Ni buku ni saya tak ingat lah. Sebab bukan 1807. Letak design tu 2007 kan. Kita sekarang apa? 14 tahun dah. Apa? At least carilah something daripada apa Pinterest ke sekali kan. At least tak adalah daripada buku ni aja. Tapi tak ada masalah nak buat kan. Ada benda tu evergreen. Walaupun dia apa daripada reference yang lama, tapi dalam the new norm, contohlah dia bunyinya. Tapi nak kata benda tu, saya kata dia takkan berubah apa-apa pun daripada dulu sampai sekarang pun. Dia still cantik lagi, works kan. Tapi try lah buat something. Faham je lah kan, jadi nampak updated sikit. Macam kan, start dengan bubble diagram. Tak ada apa-apa, tak payah pakai apa, bubble diagram, freehand je. Buat dia ubah jadikan circle. Daripada bubble diagram, ni saya kata ni, yang mana bubble diagram tu sendiri, form tu akan mengubah menjadi form yang sebenar. That's why saya minta you buat bubble diagram proper, bukan sekadar lorek dengan color je, dengan petak-petak je. Tak. Ni contoh. So, next step, siaplah master plan. Simple lah kan, mungkin aktiviti dia banyak passive sikit lah kot. Dia tak ada banyak benda apa, dia tenang-tenang lah ni kan. Dia tenang ni jalan, pusing, tak tahu ke mana, patah balik. Tenang, nak bagi tenang. Dia tak ada tujuan lah, dia macam nak tenang kan tak perlu ada tujuan kan. Dia pun sama. Kita tengok dekat apa buku konsep, from concept to form ni, tengok kat case study tu. Tu akan nampak proses yang you perlu buat tu. Nampak? Ni kan apa ni? Bubble diagram kan. Sangat apa? Organik lah, dia buat form yang sangat apa, bulat ni, bulat sana. Tapi dia nak buat benda yang grid je ni, rectilinear ni. Rectangular grid. Based on side dia. Buat dia mengubah sikit, dia olah sikit. Ni saya kata ni. Tapi side, form of the side tu jangan hilangkan. Ni dia punya form. Nampak? Form dia macam ni. Yang saya tunjuk ni. Outdoor, outside ni. Tapi still dia boleh letakkan something yang ada grid, rectilinear. Hasil dia nak jadi ya. Kadang-kadang you ada this line kan, bangunan tu memang confirm dah selalu dia akan berbentuk grid kan, berbentuk rectilinear ataupun berbentuk apa,
yang ortografik lah, dia lebih pada 4 segi tu kan. Tapi still dia boleh blend dengan benda yang curvy macam ni. Dia combination of two. Walaupun dia kontras, tapi ni still nampak kan, dia still ada harmony dia. Dia tak terus macam bulat, terus letak bulat dalam tu, tak. Dia mesti ada something yang still follow the grid dulu. Baru dia slowly menjadi something yang curvy, yang free sikit. Tapi saya nampak dia tak ada benda yang konflik pun. Sebab laluan dia straight lagi. Dalaman ni kan, ni kata pedestrian ni kan. Pedestrian walkway ni yang start curvy ni. Tapi kalau jalan-jalan dia buat straight lagi. Dia tak ada buat curvy pun. Benda macam ni lah, you kena tengok, yang you kena faham apa yang you rasa. Boleh tengok design macam ni.